السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Pertama sekali saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah memberikan ketentuan yang baik kepada saya, iaitu saya dapat hadir di Masjid Tuan-Tuan buat kali yang keduanya. Kali pertama dulu saya hadir pada 2015. Masa tu tuan-tuan umur saya 45 tahun. La umur saya 54 tahun. Kalau seorang cikgu sekolah, tahun depan adalah tahun pencen saya. Masuk umur 55. Tahun depan saya pencen tuan-tuan. Kalau ikut umur sekolah, kalau cikgu di sekolah, maknanya tahun depan adalah tahun terakhir saya menjadi seorang cikgu. Bila berlakunya tahun akhir menjadi seorang cikgu ni, sampai masa waktu hari pencen tu, murid-murid di sekolah mereka akan buat satu majlis perpisahan. Jadi murid-murid ni bagi hadiah, kawan-kawan cikgu bagi hadiah. Lepas pada majlis perpisahan tu, mereka pun iring kita, hantar kita sampai pintu pagar sekolah. Lepas kita daripada pintu pagar sekolah tu, maknanya kita bukan cikgu dah lah. Waktu itu kita akan mulakan hidup kita seperti mana orang biasa. Kita pun maghrib-maghrib ialah majlis ilmu, mengaji balik. Kita berkeliaranlah tiap-tiap malam di taman-taman syurga. Di majlis-majlis ilmu ni Nabi kata taman syurga. Selang tak berapa tahun, 10 tahun pencen lah, kita jumpa murid kita yang lama-lama. Jumpa murid hak lama-lama, kita pun tanya depa, kita guru ni biasa tak ingat murid dia tuan-tuan. Biasa murid ni yang ingat guru dia. Dia kata, cikgu ingat tak saya lagi?
Saya mengaji sekolah ni, sekolah ni, sekolah menengah ni, sekolah menengah ni. Cikgu dia kata, hang lah yang nakai dulu. Kita pun tanyalah, hang buat apa, kerja apa. Dia kata, alhamdulillah cikgu, sabit cikgu tibai saya dululah. Dia kata, saya jadi doktor. Sabit cikgu marah kat saya dululah, saya boleh jadi peguam lah. Boleh dah cikgu, alhamdulillah. Saat itulah kita akan jumpa balik. Masa tu cikgu ni akan cakap dengan murid dia yang dia pernah marah dulu, yang dia pernah tibai dulu. Ni berlaku kat saya tuan-tuan, masa saya mengajar di satu masjid di kampung saya. Cikgu saya sekolah rendah dulu, cerita 40 tahun dulu. Masa tu saya tak kenal pun cikgu saya masa tu dah. Dia dah tua. Dah umur dia masa tu 82. Saya jumpa tu. Tak silap saya lah. Dia mai jumpa saya. Dia tanya saya, syukurlah antara murid aku yang boleh mengajar di masjid-masjid, dia kata. Aku tengok hang, dia kata aku suka, dia kata. Dan ketika saya kata dengan cikgu saya kata, cikgu, ni berkat cikgu lah, saya boleh jadi orang. Kalau tak sabit daripada cikgu, saya tak boleh jadi orang, dia kata. Satu perkataan dia yang saya masa tu saya berenang juga ya mata saya, tuan-tuan. Dia kata kat saya, Zam, dia kata, selama mana cikgu pernah mengajar hang, dia kata, cikgu pernah marah hang, cikgu pernah rotan hang sebab kerja sekolah apa semua, cikgu minta maaf lah. Masa tu saya nangis, tuan-tuan, depan guru saya. Bila dia kata cikgu minta maaf. Inilah, tuan-tuan, fitrah kehidupan. Sebenarnya cikgu-cikgu kita ada yang dah pergi tinggalkan kita. Guru-guru yang mengajar kita ramai yang meninggalkan kita. Antara masjid, tuan-tuan, ni guru yang kita sayang, Tuan Guru Haji Saleh, dia pun dah pergi tinggalkan kita. Dan mereka-mereka inilah yang telah mentarbiah kita daripada kita muda sampailah lah ni. Sebab itu, tuan-tuan, mereka ni sebenarnya mengharapkan supaya kita jadi orang yang baik pada sisi Allah, agar kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang Allah terima. Hidup ni sebenarnya satu medan atau satu alam yang Allah uji dah. Kita ni mau tak tetap dengan Allah ataupun kita berpaling kalih daripada Allah. Surah Kahfi yang kita dok baca tu sebagai satu peringatan dalam hidup kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebab saya dan tuan-tuan semua akan balik jumpa Allah Ta'ala, lambat dengan cepat saja. Guru-guru kita semua telah tunggu kita di alamil barzakh. Maka jika mana dalam hidup kita ini kita gagal untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gagal jadi seorang hamba Allah. Kita gagal untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam dunia ni adalah satu tempat ujian ke atas kita untuk kita jadi orang, untuk kita jadi hamba Allah. Lalu Allah beri kepada kita kesempatan ini dan modal ini
umur ini adalah modal untuk kita berbuat baik pada Allah. Balas baik semua yang Allah bagi kat kita, harta, anak, isteri, nama kita ini mahal tuan-tuan. Nama sebagai seorang Islam, nama kita lahir-lahir terus dapat bin Muhammad bin Ismail bin Mahmud. Dengan kita duduk saja-saja ya, darah tak payah tumpah dari badan kita, duit tak habis, anak-anak hidup lagi, pak menakan hidup lagi, kita dapat nama Islam. Malam ni kita berada dalam bulan Maulid. Nabi nak bagi kita macamlah Nabi perjuangkan dan berikan pengorbanan yang besar, baru kita boleh dapat nama Islam. Darah Nabi keluar meleleh daripada tubuhnya. Anak-anak dia, anak-anak Nabi meninggal, isteri Nabi meninggal, harta Nabi habis. Nabi kena hambat daripada kampung dia, iaitu Mekah. Nabi kena hidup satu tempat yang baru di Madinah. Maka kita semua, saya, tuan-tuan, baru dapat nama ni, nama Islam ni. Maka jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk jadi hamba Allah, untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah orang yang gagal dalam hidup ni. Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia, apa kata Imam Al-Qushairi? Dan ketahuilah wa'alam adnal abda la yakadu yarda anil haka, bahawa seorang hamba itu hampir-hampir, dia kata, tidak mampu untuk dapat redha terhadap Allah Ta'ala illa ba'da an yarda anhu al-haqq li'anna Allah azza wa jalla, melainkan setelah Allah redha terhadap hamba itu. Kita ni, kata Imam Qushairi, macam tak mampu nak dapat redha Allah Ta'ala, nak cari redha Allah, nak boleh redha Allah. Imam Qushairi kata kita macam tak mampu, dia kata. Tapi kita mengharap Allah ni redha kat kita. Sebab apa kita tak mampu? Sebab kita ni jatuh bangun, saat kita buat baik, saat kita buat jahat. Kalau tempat tu suasana orang baik, kita jadi baik. Kalau suasana orang jahat, kita jadi jahat. Saya selalu sebut dalam kuliah saya, sampailah kita tak berhenti umpat orang lagi. Saya pun dah 54, 55, tak tahu apa tahun lagi saya pergilah jumpa Tuhan. Saya pun matilah. Kita tak berhenti kata ke orang, kita tak berhenti dengar kesalahan orang, aib orang. Kalau umur kita, umur yang tua macam ni, kita tak boleh tinggal benda tu, kita penat buat ibadat. Kita buat-buat bagi orang, buat-buat bagi orang, buat-buat bagi orang. Dan kita tahu, dan kita percaya. Saya tahu dan tuan-tuan tahu, siapa yang mengumpat orang, amalan soleh dia bagi ke orang yang dia umpat. Siapa yang kata ke orang, dengar saja, dia tak cakap, dia dengar saja kawan dia cakap, habis amalan dia seumur hidup dia bagi ke orang. Adik kita ni kalau sampai umur lah ni, kita masih tak berhenti cerita hal orang, penat tuan-tuan. Semayang penat, puasa penat, semua penat. Sebab apa penat? Sebab besok kita balik, kita tak ada apa, kita miskin. Kita memang berjaya daripada sudut semayang, puasa, baca Quran. Tapi kita banyak tidak berjaya dalam perkara yang menghapuskan amalan kita. Kita memang kuat buat ibadat, tapi kita juga kuat dalam menghapuskan ibadat. Jika demikian, maka kita berada dalam golongan orang yang khasir, orang yang Allah rugi. Tuan-tuan,
Kalau kita nak menuju kepada redha Allah, ulama memberikan kita garis panduan. Yang pertama, kata ulama, kalau kita nak capai redha Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebut dalam wirid kita, raditu billahi rabba, aku redha Allah Taala sebagai Tuhanku. Jika kita nak dapat redha Allah, kita redha Allah, Allah redha kita. Pertama, kata ulama, kita kenal Tuhan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah la ilaha illallah. Saya teringat perkataan Tuan Guru Haji Saleh. Dia kata apa? Kita kena kenal 3 perkara. Yang pertama dia kata aya'rafa khaliquhu, kenal Tuhan, dia kata. Pasal apa kena kenal Tuhan? Bila kita kenal Tuhan kita, kita mula rasa malu dengan Allah Ta'ala. Bila kita mula kenal Tuhan kita, kita mula tahu Allah hidupkan kita ni untuk apa? Untuk berkelahi sajakah? Untuk kita ni tunjuk diri kita kuat lah. Satu hari, satu masa kita tak kuat, tak ada siapa yang kuat sampai akhir hidup dah. Kita kena kenal Tuhan, supaya bila kita kenal Tuhan, kita akan buat apa yang Tuhan perintah kat kita, tertinggal apa yang Tuhan suruh tinggal. Lepas itu kata ulama, bila kata kita ni kenal Tuhan, lahir pada diri kita ni sifat takut. Takut ni apa? Takut semua orang tahu. Buat benda baik, tinggal benda jahat. Sebenarnya kita tak takut lagi sebab kita baru buat benda baik. Jahat kita tak tinggal. Kita berjaya buat baik, kita berjaya semayang, kita berjaya puasa, kita berjaya buat haji, buat umrah. Jahat kita tak tinggal. Kita benci orang tak tinggal. Kita bergaduh dengan adik-beradik masih tak tinggal lagi. Kita bermusuh sama-sama kita, satu ahli Korea, tak tinggal lagi. Kita buruk sangka sama-sama kita tak tinggal lagi. Kita kata ke orang, kita maki orang, kita marah orang, tak tinggal lagi. Maknanya kita tak takut lagi. Kita baru buat sebelah saja. Kita baru buat baik, tapi kita tak tinggal jahat. Jahat ini bukan sekadar jahat pada zahir kita, jahat pada batin kita. Sombong ni jahat, sum'ah ni jahat, hubud dunia ni jahat. Banyak benda yang kita gagal dalam hidup. Tuan-tuan, yang saya nak beritahu ni, apa dia? Kita ni dah nak masuk liang lah. Saya dan tuan-tuan pun nak masuk liang lah. Kita tak larat, tuan-tuan. Badan kita kuih tak larat, kuih lemah. Lutut kita pun tak apa nak larat. Turun semayang, nak sujud ni pun Allah, kita berasa sakit dah. Nafas kita pun tak selancar dulu dah. Duk sangkut, duk penat. Duk penat ni. Nak berjalan pun penat. Maknanya kita ni dah lemah. Kita dah lemah. Dalam kita lemah ni tuan-tuan, tapi kita tak habis lagi. Kita tak boleh lagi jadi orang yang Allah mahu. Kita tak boleh lagi gunakan sisa-sisa umur kita untuk jadi orang yang terbaik. Tuan-tuan, dosa kita dengan Allah Ta'ala mudah. Kita tinggal semayang dulu. Kita tinggal semayang. Kita pernah tinggal puasa masa kita muda dulu. Tak apa, kita menangis, kita teriak tengah malam, Allah ampunkan. Tapi dosa kita dengan orang macam mana? Dosa kita dengan adik-beradik kita, yang kita putihkan silaturahim bukan sebab apa? Sebab tanah pusaka tak besar mana pun. Kita putih hubungan dengan adik-beradik kita, dengan adik kita, mereka sampai pindah kampung lain, sampai tak mau jumpa kita. Ni dosa kita dengan orang. Dosa kita dengan orang ni di antara dosa yang ditangguhkan oleh Allah keampunannya. Sebab itu bila kita mula kenal Tuhan, kita main rasa takut. Kata ulama ni tuan-tuan, dia sebut takut yang paling tinggi iaitu takut dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ni takut paling tinggi kata ulama. Yang kedua, apa perkataan yang pernah disebut oleh Tuan Guru Haji Saleh, dia kata yang kedua, kenal mana benda barang yang manfaat, mana barang yang mudarat. Kalau aku buat ni, benda ni manfaat pada agama aku,
manfaat pada suratan amal aku. Kalau aku buat ni, Allah sayang aku. Kalau aku buat ni, aku berada pada tempat yang baik pada sisi Allah. Dan kita kenal mana yang mudaratkan kita. Kalau aku buat ni, amal aku buat bertahun-tahun, daripada umur aku 15 tahun sampai umur aku 70 tahun. Jadi mudarat, hilang macam tu saja. Jadi tak ada apa, besok kita balik jumpa Allah masa inda sakaratil maut. Kata Nabi, mata kita ni akan ikut ruh jalan, ruh kita keluar. Waktu ruh kita ni keluar, Nabi kata mata ni akan mengikuti ruh, mengekori ruh, Nabi kata. Saat waktu ruh ni nak keluar daripada jasad kita ni, ubun-ubun kita, masa tu dah ditasawurkan amalan kita. Dah tengok belah kanan kita, amal baik kita awak kosong ni. Tengok pasal apa? Tak ada. Mana semayang aku, mana semayang jamaah aku, aku main masjid tiap-tiap hari ni, mana ada. Mana kita tulis kok kiri, buat banyak sangat. Amal jahat aku, dosa aku tak pernah buat dosa ni. Pasal apa? Ada kat suratan amal aku ni. Dan kita terlupa. Masa kita hidup dulu, kita punya amal soleh semua kita bagi ke orang. Kita bagi ke orang yang kita buka aibnya, kita dengar aibnya, sampailah kita tak mau tinggal. Tuan-tuan, saya nak abang di sini, apa dia? Kita ni dah tua, kita dah letih lah tuan-tuan. Makna cukuplah, kita kuncilah mulut kita daripada merosakkan amal saleh kita. Kerana benda itu akan mudaratkan kita besok dekat akhirat. Kita akan mudaratkan diri kita di alam barzakh. Yang ketiga, apa pesan Tuan Guru kita? Dia kata, kenailah segala ahwal selepas daripada kematian. Maknanya kita kena kenal segala perkara yang akan berlaku selepas daripada kematian kita. Kita buat ibadat ni bukan nak seronok tuan-tuan. Kita buat ibadat, kita buat baik bukan kita nak suka-suka dah. Kita main masjid bukan sebab kita nak isi masa lapang kita. Kita main masjid, kita buat amal salat, kita puasa, kita mengaji, kita baca Quran. Sebab apa? Sebab besok ni tadi, aku kalau balik jumpa Allah Ta'ala, aku mau senang di sana. Kita nak balas balik kebaikan Allah, kita tak mampu. Allah bagi kita umur ni tuan-tuan, modal kita. Berapa kali kita bankrupt. Kita Allah bagi umur, Allah bagi modal, bankrupt, bagi modal lagi, bankrupt lagi, bagi modal lagi, bankrupt lagi. Bankrupt ni apa tuan-tuan? Bankrupt ni kita guna modal kita buat pada perkara yang Allah tak bagi. Saya sejak akhir-akhir ni saya selalu beritahu dengan orang masjid, masalah peagihan daging korban sampailah tak selesai lagi. Kita nak kata kita baik macam mana, kita balas daging korban orang. Kita nak kata kita orang salah macam mana tuan-tuan? Benda tu tak ada apa lagi. Kita gagal dengan sekilo daging. Tuan-tuan, apa yang saya nak kata dengan tuan-tuan, kalau kita dah buat kerja ni 50 tahun, kita dah makan daging haram 50 tahun. Kita ambil ekor, kita ambil kepala, kita ambil paru, kita ambil ini, kita ambil tulang, bukan hak kita. Kita boleh kupon satu kupon ya, kita bawa balik sampai 3 beg, 3 plastik tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua hak orang. Macam mana kita nak minta maaf kalau kita dah buat benda ni 50 tahun? Dengan siapa kita nak minta maaf? Satu je yang saya nak tanya. Masa kita buat kerja tu tak ada kat dalam hati kita, kita kata Allah tengok aku? Tak ada kat dalam hati kita yang kita pegang, yang kita dok mengaji tauhid, Allah bersifat dengan basar, Allah sedang tengok aku? Tidak adakah perasaan takut dalam hati kita? Kalau aku ambil ini, aku dah ambil puluh tahun, tiap-tiap tahun, besok Allah akan lemparkan tubuh aku, anak isteri aku, anak-anak aku, bini aku, semualah yang duk makan tiap-tiap tahun ni dalam neraka Allah. Sebab Nabi kata macam tu, siapa-siapa yang tumbuh daripada dagingnya, daripada harta yang haram, maka kata Nabi, fannaru aula bihi, neraka untuk dia. Dekat siapa kita nak minta izin, nak minta halal benda ni? Dengan siapa tuan-tuan kita nak minta halal? Kalaulah orang yang
kita khianat ini, mereka tak halalkan apa yang kita dah buat 60 tahun ni tuan-tuan, maka mereka akan minta ganti daripada amal kebaikan kita. Semayang kita, sedekah kita, puasa kita, haji umrah kita, main masjid kita. Tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu, kita ni buat baik baru saja. Dulu masa muda kita tak main masjid pun. Kita ada hulu hala, tak tahu mana tempat yang kita pergi. Ada beberapa tahun kebelakangan ni, maka Allah sayang kita. Dalam 30 tahun ni Allah sayang kita. Lalu Allah istiqamahkan kita kepada perkara agama. Tuan-tuan, kalau umur kita 70 tahun, bermakna modal yang Allah bagi dekat kita 40 tahun, kita buang macam tu je. Mana kita bankrupt 40 tahun. Kalau 40 tahun, baki je tinggal 30 tahun. 30 tahun tu kita tak berhenti lagi sibuk hal orang. Kita tak berhenti lagi sibuk periksa salah orang. Kita masih lagi tak boleh jadi orang yang macam mana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita gagal. Kita tak boleh jadi orang, kita tak boleh jadi hamba Allah yang Allah sayang dan Allah redha. Ini saja peluang kita tuan-tuan untuk kita balik menemui Allah Rabbul Izzah. Kemudian apa yang disebutkan oleh ulama kepada kita, kalau kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena memperbanyakkan ubudiyah kepada Allah. Kita kena buat baik. Sebab ini janji kita, ta'ahud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian kita dengan Allah tuan-tuan. Dalam semayang, dalam doa iftitah kita sebut. Dalam Quran Allah nyatakan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam semayang, tiap-tiap dalam semayang kita sebut kepada Allah dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, apa yang kita bagi tahu Allah dalam Al-Quran dalam semayang kita ni, dan Allah bagi tahu kita dalam Quran, kita buat tak tuan-tuan? Kita kata dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya semayangku, ibadatku, hidupku, matiku semua kerana Allah. Betulkah hidup kita bagi ke Allah semua? Betulkah tuan-tuan, kita dah guna umur kita untuk Allah semua? Berapa banyak yang kita boleh tunjukkan kepada Allah tentang ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita buat ibadat ini kerana kita menagih rahmat. Kita takkan mampu masuk dalam syurga Allah dengan apa yang kita buatlah. Kita semayang sunat 2 rakaat, sampailah bangun malam pun kita tak boleh istiqamah. Sampailah kita tak boleh istiqamah baca Quran. Sampailah kita tak boleh istiqamah untuk penuhkan semayang rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kita tak boleh nak jadi orang bongkak tuan-tuan. Sampailah kita tak mampu pun nak penuhkan rawatib, qabliyah, ba'diyah. Sampai umur 54 tahun ni kita tak mampu. Saya bercakap hal saya tak mau bercakap hal tuan-tuan. Kalau saya umur 54 tahun, saya tak mampu lagi untuk saya penuhkan qabliyah dan ba'diyah, bolehkah saya masuk syurga tuan-tuan? Dalam keadaan saya tak berhenti lagi kata orang, dalam keadaan saya tak berhenti lagi putuskan silaturahim, dalam keadaan saya tak berhenti lagi sombong dengan orang, dalam keadaan saya tak berhenti lagi saya bergaduh dengan adik-beradik saya, dalam keadaan saya tak berhenti lagi saya bermusuh dengan jiran-jiran saya dan ahli qaryah saya, bolehkah saya masuk syurga Allah? Tuan-tuan, kita jangan tengok syurga dulu, kita tengok neraka dulu. Tuan-tuan, Nabi ni, kita masuk bulan Maulid, antara perkara sifat Nabi yang kita kena tengok oleh elok. Satu, Nabi ni tiap-tiap semayang dia doa ke orang lain. Dua, Nabi ni tuan-tuan, dia maafkan semua kezaliman orang atas dia. Ketiga, Nabi ni dia tak reti benci orang, dan Nabi sayang semua umat.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita kena contoh tuan-tuan, yang kita ambil sungguh-sungguh, yang kita gagal dalam bab ni. Kita masih tak boleh maafkan orang yang pernah buat khianat kat kita. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Kalau saya nak bandingkan ataupun tuan-tuan nak bandingkan orang buat khianat dengan kita, dengan apa yang orang-orang kafir Quraisy telah buat khianat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah mampu maafkan kezaliman mereka. Siapa kita tuan-tuan? Siapa kita? Yang kita kata aku tak maafkan dia kerana dia zalim, kan dia zalim keluarga aku, dia zalim diri aku. Maka saya nak ajak tuan-tuan fikir, apa yang Nabi telah lalu, Nabi dah kena zalim. Di Taif Nabi kena baling batu daripada susu galur sebelah daripada keluarga mak Nabi. Taif ni tuan-tuan. Di Mekah Nabi kena hambat. Di Mekah Nabi kena hina dan sebagainya. Tapi setelah Futuhul Makkiyah Nabi kata apa? Aku maafkan semua orang Mekah. Kita ni siapa tuan-tuan? Yang kita tak boleh maafkan orang. Padahal dalam Quran Allah sebut dekat kita antara sifat ahli syurga wal afina 'anil nas. Orang yang boleh maafkan orang adalah orang yang Allah berikan berita gembira kepada mereka syurga Allah. Ini sifat ahli syurga. Orang yang Allah pilih untuk masuk syurga, orang yang ada sifat wal afina 'anil nas. Dia tak buat zalim dengan orang. Tuan-tuan, kita daripada sudut hablum minallah kita berjaya. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah kita berjaya. Tetapi daripada sudut hablum minan nas kita gagal. Daripada sudut antara kita dengan makhluk kita gagal. Kita masih lagi banyak gagal. Tuan-tuan, malam ni saya ingin menyatakan berapa rintihan anak-anak. Ada berapa orang tuan-tuan, kebanyakannya mesej dalam page kami. Ustaz, mak kami pilih kasih, ayah kami pilih kasih dengan kami sebab kami tak ada duit. Kami daripada orang susah Ustaz, kami tak berjaya macam abang kami, macam kakak kami. Bila kami balik kampung, mak kami buat tak reti kat kami. Bapak kami tak pandang pun pada kami. Tapi kalau kami tak bagi duit setiap bulan Ustaz, mak kami akan bercakap dengan kami. Wahai ibu, wahai ayah, apakah kalian yang ada dalam masjid ini pernah buat anak-anak kalian macam tu? Wahai mak, wahai bapak yang ada dalam masjid ni, apakah kalian pernah pilih kasih dengan anak-anak kalian, dengan menantu kalian, dengan cucu kalian? Maka jika itu yang kalian buat, maka kita telah mengguriskan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan, Nabi tak pernah buat macam tu pada anak-anak dia. Nabi tak pernah buat macam tu pada cucu dia. Satu hari ketika Nabi cium dan peluk Hasan dan Husain, seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kau masih lagi cium cucu-cucu kau, kami tak pernah buat ni." Lalu kalau tak silap saya asbab wurud hadis ini, Nabi kata apa? "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak ada kasih sayang, kata Nabi, la yurham, dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mana tahu bulan ini adalah bulan Maulid yang terakhir dalam hidup kita. Kita tak tahu tuan-tuan saat Allah panggil kita dan saat kematian kita tiba. Mungkin bulan ini Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ini adalah Rabiul Akhir yang terakhir dalam sejarah hidup kita. Lepas ni mungkin kita tak jumpa dah. Lepas ni mungkin kita akan dipanggil oleh Allah Rabbul Azzah. Lepas ini kita mungkin akan menemui Allah Rabbul Azzah. Kerana tidak ada satu orang pun yang tahu titik hidupnya. Tak ada satu orang pun yang tahu bilakah noktah hidup dia, yakni kematian. Sebab itu tuan-tuan, kita ni bukan mau sekadar tahu. Kalau tahu kita tak boleh buat apa yang kita tahu, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Nabi sebut dekat kita, al-ilmu ilman.
Ilmu ni ada dua. Satu kata Nabi, ilmu fil qalbi, iaitu ilmu pada hati dia, iaitu ilmu yang dia ada, dia boleh beramal, dia boleh jadi orang baik, Nabi kata. Yang kedua, al-ilmu fil lisan, ilmu hanya pada lidah dia. Dia himpun ilmu, dia timbun ilmu, tapi ilmu yang ada pada dia langsung pun dia tak amal. Tuan-tuan, kalau kita mengaji ilmu tauhid sampailah kita tak boleh mentauhidkan Allah, maka ilmu tauhid kita jadi sia-sia. Yang saya nak kata apa tuan-tuan? Kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji lepas satu kitab ke satu kitab, dan kita tahu Allah ini maha melihat, Allah bersifat dengan basar, Allah bersifat dengan sama, wajib. Dan kalau orang kata ilmu sifat 20 hak kita mengaji ini salah, kita marah tuan-tuan. Tetapi dalam hidup kita, kita tak dapat mentauhidkan Allah. Tatkala bulan puasa kita nak minum setetes air, maka kita kata Allah tengok, kalau aku minum walaupun sikit maka batal puasa aku. Sebab apa? Kita kata, kawan kata minum bagilah, bukan ada orang nampak dalam bilik. Kita kata apa? Allah nampak. Selepas daripada bulan Ramadan kita tak berjaya pegang lagu tu. Kita tak boleh pegang yang Allah ini maha melihat, Allah ini maha mendengar. Tak kala kita buka mulut kata pasal orang, buka aib orang, cerita hal orang, kita tak boleh nak beramal yang Allah ini bersifat dengan sama. Allah dengar apa aku cakap, Allah dengar apa setiap lafaz yang akan keluar daripada mulut aku ni. Kita tak boleh nak mentauhidkan Allah, kita tak boleh nak beramal dengan sifat 20 yang kita mengaji. Tuan-tuan, kita belajar sifat 20 yang Allah bersifat dengan wujud. Saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, bila saya rasa ada Tuhan? Tuan-tuan tanyalah dari tuan-tuan, bila kita rasa ada Allah? Kita khatam banyak kali dah. Sifat 20 ni tuan-tuan, kita khatam banyak kali dah. Allah wajib bersifat dengan wujud, mustahil Allah ni Adam. Tapi saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, bila masa kita rasa Allah ada? Bila masa kita rasa kita hilang Allah? Semalam anak-anak angkat saya yang bawa kamera ni, saya sembang dengan dia. Saya kata, dia cakap dengan saya, dia kata, ayah, dia kata, lah barang naik, orang banyak macam ni, kata. Saya cakap dengan dia, saya kata, saya tak pandang pasal barang naik ni. Saya pandang aku boleh tak mempertahankan tauhid aku pada Tuhan. Kita belajar sifat 20. Allah bersifat istighna dan iftiqar. Saya pandang kot tu, sampai satu masa besok ni yang tuan-tuan dengar kan daripada ustaz-ustaz lain, besok bila sampai Dajjal nak keluar, barang semua tak ada. Hak orang selamat, orang yang mentauhidkan Allah. Tuan-tuan, kalau duit kita kurang, kita rasa gelisah. Duit kita kurang, kita rasa seriau. Tapi Allah lama dah kurang dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita takut tak?
Bila masa kita rasa kita risau Allah hilang dalam hidup kita. Jika ilmu tauhid yang kita mengaji kita tak boleh mentauhidkan Allah, maka ilmu kita ni sia-sia. Jika ilmu fiqh yang kita mengaji maka kita tak boleh menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Jika ilmu tasawuf yang kita mengaji, ilmu tasawuf yang kita mengaji tak boleh menjadikan roh kita, hati kita seorang hamba yang baik, maknanya ilmu tasawuf kita sia-sia. Sebab itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu ni jadi syafaat dekat kita, jadi laknat dekat kita. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, hak jadi laknat ni kalau kita tak buat benda hak wajib. Saya kata tinggal mengumpat ni wajib. Tinggal sombong ni wajib. Sampai Nabi kata orang sombong walau sebesar zarah, dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Tak masuk syurga. Nabi sebut kat situ sebesar zarah. Ulama tafsir dia sebut zarah ni, ulama tafsirkan zarah ni tuan-tuan sebutir pasir yang dipecahkan kepada 1000 pecahan punya sikit ya. Saya tak sombong Ustaz. Ya kan? Saya bukan orang kaya. Nak sombong apa? Tuan-tuan, kita jadi pak, kita tak pernah sombong dengan pangkat pak kita. Hang tak ikut cakap pak, hang masuk neraka. Tuan-tuan, kita baca kan kita sambut hari raya Korban. Allah didik kita apa? Masa Nabi Ibrahim bagi tahu dengan Nabi Ismail, aku mimpi, kata Nabi Ibrahim, aku sembelih engkau. Nabi Ibrahim buat apa dengan Nabi Ismail? Fanzur maza tara. Apa pandangan hang? Apa kata Nabi Allah Ismail? If'al ma tu'mar. Jika ini perintah Allah, wahai ayahku, buatlah. Kita sombong sebagai seorang ayah, sebagai seorang pak. Kita kadang-kadang kita sombong tuan-tuan, tempat kita sebagai seorang yang telah berbuat amal soleh. Kita rasa kita dah banyak baik, lalu kita kata orang lain jahat. Kita tak kata kat mulut, kita kata kat hati kita. Orang ni jahat, orang tu jahat, orang tu jahat, orang ni jahat. Bila kita kata kita jahat, orang ni salah, orang nun salah, orang nun salah. Bila kita kata kita salah, tak. Kadang-kadang ayah ni dia selalu cakap, ayah ni bukan tak sayang anak, dia tak mau tunjuk dia dah. Itu tak nama sombong tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, bila hari terakhir kita sebagai pak peluk anak kita? Bila hari terakhir kita sebagai pak cium anak kita? Pasal apa Ustaz suruh buat tu? Tuan-tuan, Nabi buat tu. Nabi cium Fatimah, Nabi peluk Fatimah Zahra. Ni yang Nabi buat. Nabi buat macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak kata macam ni. Kita duk sibuk kata anak-anakku kecilkan hati aku. Tuan-tuan pernah fikir tak yang kita telah lama kecilkan hati anak-anak kita? Kita sombong duduk sebagai tempat seorang ayah. Kita kata aku ayah. Kita pernah fikir tak hati anak-anak kita?
anak-anak muda yang duduk depan tuan-tuan ni, anak-anak muda yang duduk depan saya ni, mereka memerlukan kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu macam mana yang Rasulullah bagi kepada Fatimah Zahra, Rasulullah bagi kepada Hasan dan Husain. Tuan-tuan pernah tanya anak tuan-tuan? Tuan-tuan, besok kalau anak kita dakwa kita di akhirat macam mana? Ya Allah, ayah aku ya Allah, ibu aku ya Allah, dia lebihkan adik bongsu aku ya Allah. Kami mai rumah, pak kami tak pandang kami, tak ambil tahu hai kami. Tapi kami seorang anak, kami tahu tempat kami seorang anak, kami sabar ya Allah, kami takut kami jadi anak yang neraka. Ya Allah, kami simpan kecil hati kami ini ya Allah pada mak dan ayah kami. Tuan-tuan, anak-anak ada hak dia, mak pak ada hak dia. Kita tak sedar kita berdosa dengan anak-anak kita. Tuan-tuan, saya selalu cakap dengan anak-anak saya, kalau hampa nak hidup berkat, mula dari rumah. Yang ni yang Rasulullah tunjuk kat kita. Rasulullah mulakan dari rumah. Kita alpa dengan perkara ni. Sebab itu tuan-tuan, perjalanan dunia ni Nabi dah tunjuk kat kita apa akan berlaku, apa akan berlaku, apa akan berlaku. Saya bersembang dengan anak-anak saya kata dalam hadis telah ada dah tuan-tuan, antara sebab-sebab bala yang barang akan naik semua ni yang berlaku kat kita, Nabi sebut dalam hadis, antara salah satu sebabnya adalah peniaga-peniaga menipu akan sukatan timbangan. Itu secara khususnya kalau kita lihat berapa ramai orang yang berniaga dalam keadaan yang jujur. Ketika dah ramai sangat orang berniaga tidak dalam keadaan yang jujur, maka apa yang Nabi sebut dalam hadis ini akan berlaku. Tuan-tuan, kita tak mampu menentang Allah, kita tak mampu melawan Allah Ta'ala. Hebat manalah kita, besar manalah kuasa tentera kita, kita takkan mampu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takkan mampu menidakkan segala takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ingin memudaratkan kita, tidak ada satu makhluk pun di dalam muka bumi ini yang boleh menghalang akan bala dan keburukan tersebut. Jadi solusi dia apa? Solusi dia balik pada Tuhan, balik pada Allah, balik. Itu aja solusi dia. Cara penyelesaiannya, semua orang balik pada Allah. Cara penyelesaiannya, semua orang kembali kepada Allah. Cara penyelesaiannya, semua orang balik dan menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian apa kata ulama? Saya nak berhenti ya tuan-tuan. Nak dapat redha Allah, kata ulama, redha dengan sekalian takdirnya. Yang ini yang Allah perintah dekat kita. Dan ni salah satu daripada rukun iman, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrih. Kena beriman dengan qada' Tuhan. Dunia, perjalanan dunia ni tuan-tuan, daripada mula dulu sampai nak kiamat, Nabi sebut satu-satu. Nabi sebut satu-satu, apa nak berlaku, apa nak berlaku, apa nak berlaku, apa nak berlaku. Nabi sebut satu-satu. Adik kita ni tuan-tuan, masa benda ni berlaku kita hidup pula. Masa benda ni berlaku dalam dunia ni kita hidup. Tuan-tuan tak perasan ke? Sana gempa, sini gempa. Sana terbakar,
Tuan-tuan, benda-benda ni Nabi sebut dalam hadis dah. Tuan-tuan perasan tak? Kita boleh gerhana mentari, gerhana bulan kerap lah tuan-tuan. Kalau zaman tuan-tuan, zaman umur kita 30 tahun dulu, 40 tahun yang dulu, kita nak jumpa gerhana ni jarang-jarang sekali. Sekarang koi kerap. Pasal apa koi kerap tuan-tuan? Sebab Nabi kata bila kerap berlaku gempa, kerap berlaku gerhana mentari, maknanya dunia ni Allah nak kiamatkan. Tuan-tuan perasan tak tok guru kita banyak mati lah? Tok guru kita yang ikhlas ni, saya nak sebut ni, tok guru kita yang mengajar ikhlas ni, yang tak ada bunyi apa ni, semua balik tinggal kita ni. Tuan-tuan, bila Allah ambil ni, Allah bagi tanda ni, Allah bagi tahu kat kita, dunia ni dah tak lama dah. Antara tanda dia, aku ambil orang yang aku sayang. Tok guru ni aku ambil seorang. Tok guru yang ambil ni tuan-tuan orang tak kenal pun. Ni semua guru kita. Ini semua guru kita tuan-tuan. Hak kita mengaji dengan dia dulu, kita dok edarkan tabung Milo ni, yang mereka tak pernah cakap apa pun, mereka tak pernah minta apa pun, mereka mai, mereka mengajar dalam keadaannya ikhlas, mereka tak pernah bunyi apa pun. Mereka tahu mereka mengajar ni kenapa, mereka nak bagi umat ni baik, mereka nak bagi umat ni dekat dengan Tuhan, mereka nak bagi umat ini jadi orang yang Allah terima besok apabila kita ni balik bertemu Allah. Orang yang pernah ingatkan kita ni tuan-tuan, semua dah balik jumpa Tuhan. Semua dah seorang, tak ada dah. Tuan-tuan, bila mereka ni tak ada, ketika itu kita lihat ilmu ni memang banyak. Dalam satu-satu masjid, kelas pengajian ni kadang-kadang sampai tak cukup lah tuan-tuan. Datang persoalan dalam diri saya, pasal apa kita tak boleh jadi orang baik? Tiap-tiap malam kita mengaji, pasal apa kita tak boleh jadi orang baik? Tiap-tiap malam kita belajar, pasal apa kita tak boleh jadi orang baik? Tiap-tiap malam kita dengar ayat Quran, pasal apa hati kita tak boleh lembut? Tiap-tiap malam kita dengar hadis, pasal apa hati kita tak boleh lembut dengan Allah? Yang ni saya kena tanya, dan tuan-tuan kena tanya dalam diri tuan-tuan. Jika kita tak mampu sisa-sisa umur kita ini jadi lebih baik daripada sebelumnya, maka kita tak boleh berada pada tempat yang baik besok di akhirat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa saya tak boleh panjangkan kuliah pada malam ini. Saya rasa cukuplah untuk sampai di sini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cuma sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya pun bukannya boleh panjang umur. Kalau orang tanya saya pasal apa dalam kuliah, saya selalu sebut saya tak panjang umur. Saya tak sakit pun, tak ada sakit apa saya. Saya sihat. Cuma ya, kalau saya dibagi pilihan oleh Allah Ta'ala, memang saya nak balik jumpa Tuhan. Kalau saya dibagi pilihan, tuan-tuan, saya dibagi pilihan oleh Allah Ta'ala, kalaulah Allah bagi pilihan kat saya untuk saya balik menemui Allah, saya akan cakap dengan Allah, ya Allah, jika itu jalannya aku boleh jumpa dengan kau. Jika itu jalannya aku boleh jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil aku. Ambil. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman yang kita lalu ni kita jadi takut dah. Zaman yang kita ada ni kita jadi takut dah tuan-tuan.
fitnah berluas-luasa. Iman kita lihat semakin lama semakin kita jadi semakin nipis. Jadi takut keadaan yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita tengok kiri kanan kita semua, kita jadi takut. Ya Allah, bolehkah aku tempuh besok kalau Dajjal ni mai? Bolehkah aku tahankan iman aku ni kalau Dajjal ini mai pada ketika itu? Ya Allah, boleh tak aku jadi orang selamat? Boleh tak aku mati dalam keadaan iman? Boleh tak aku mati dalam keadaan Islam? Jadi sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, mana tahu kan, ya, masa saya mula main masjid tuan-tuan, umur saya 40 lebih, main kali kedua 50 lebih, 60 lebih tak ada. Kali ketiga tak ada tuan-tuan. Saya tak ada, saya mati ya. Tak ada 60 lebih saya tak main dah. Baik, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya pesan untuk diri saya. Pertama, jangan tinggalkan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah ni tadi. Amalkan pada setiap maghrib dan setiap subuh, supaya kita dapat mudah ketika sakaratul maut. Tuan-tuan, kalau kita ada harta banyak pun, kita mati su'ul khatimah tak guna. Kalau kita ada pangkat banyak, ilmu banyak, mati su'ul khatimah tak guna. Kalau kita ada ilmu banyak, mati su'ul khatimah tak guna. Itu yang pertama. Banyak baca surah Al-Insyirah. Paling-paling korang baca 3 kali. Kedua, jangan tinggal surah At-Taubah 128, 129. Laqad ja'akum, kita duk mengaji kita, laqad ja'akum. Baca 7 kali maghrib, 7 kali subuh. Tiga, kita jangan tinggal doa yang Nabi suruh kita baca. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, 25 kali, riwayat daripada Tabrani. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, 25 kali. Subuh 25 kali maghrib. 3 benda ni jangan tinggal, supaya kita ni dapat mati dalam keadaan yang baik. Kita bukan mau apa tuan-tuan, biar kita miskin dalam dunia, balik esok kita kaya. Biar kita penat dalam dunia, kita penat dalam dunia ni, biar kita rehat besok di syurga Allah. Biarlah kita ni, orang kata kita tak apa, orang maki kita dalam dunia tak apa, demi untuk kita buat baik. Tetapi dekat sana besok kita mendapat pujian daripada malaikat, kita dapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, pesan saya yang terakhir untuk tuan-tuan. Jika pesan ini pesanan yang terakhir sungguh dalam hidup saya untuk tuan-tuan, belajarlah untuk maafkan orang. Sebab apa? Besok kalau kita balik di padang mahsyar, tak ada orang yang akan dakwa kita di sana. Tak ada orang yang tahan kita untuk kita masuk syurga Allah. Sebab apa? Kalau benda yang bersangkut dengan orang ni, jadi kita akan besok tersangkut di akhirat. Sebelum daripada tidur, tuan-tuan, benda yang perlu saya ingatkan, tolong maafkan anak-anak kita semua. Ayah-ayah, ibu-ibu, sebelum tidur, tolong niatlah mati. Ya Allah, aku ampunkan dosa anak-anak aku semua. Aku ampunkan dosa adik-beradik aku semua. Walaupun sakit ya Allah, walaupun pedih hati ni, tapi aku ampunkan ni sebabnya aku ikut apa yang Nabi suruh. Ya Allah, kenapa aku ikut apa yang Nabi suruh? Sebab aku nak masuk syurga. Yang tu ya. Kenapa engkau nak masuk syurga? Kita jawab, sebab ya Allah, ini jalan satu je yang aku boleh jumpa Nabi aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu je jalan kita. Sebab Nabi kata macam tu. Kita bayarlah syurga ini tuan-tuan dengan kita memaafkan kesalahan semua orang dalam hidup kita. Semalam ada orang mesej saya dalam page saya, Ustaz, kawan saya khianat kat saya, dia ambil duit saya. Macam mana Ustaz, kawan baik saya? Saya tulis, saya balas,
Saya kata dengan dia, duit boleh cari, tetapi keredaan Allah susah nak cari. Belajarlah halalkan benda tu. Belajarlah orang ambil duit kita tu, belajarlah sedekah je. Dan belajarlah maafkan orang. Sebab Nabi sayang orang maafkan orang ni. Duit tak banyak mana pun, orang ambil kat kita kadang RM50, RM100, tak banyak. Tuan-tuan, belajar maafkan orang. Pernah saya cakap perkara ni, tuan-tuan, orang beritahu saya, Ustaz boleh dah orang hutang kat Ustaz sikit. Saya kalau beritahu dengan tuan-tuan terkejut. Dalam hidup saya, orang hutang saya dekat 400 ribu. Saya halal dah semua. Berapa ramai orang yang hutang saya dalam hidup saya halal. Pasal apa saya halal? Sebab Nabi kata macam tu, kalau hang memudahkan urusan orang yang tak mampu bayar hutang hang, besok Allah akan mudahkan urusan hang di akhirat. Pasal apa saya buat macam tu, tuan-tuan? Saya tak tahu tuan-tuan macam mana. Saya ada kisah silam saya ada zaman muda saya, yang Allah simpan zaman muda saya ini pada suratan amal. Kesempatan yang kita boleh buat baik ni, tuan-tuan, kita buat baik. Saya tak tahu kisah hidup tuan-tuan macam mana. Mungkin tuan-tuan daripada muda sampailah tuan-tuan orang baik, tuan-tuan orang salah. Tapi bukan saya. Bukan saya. Saya bukan orang baik. Tuan-tuan pun tahu 2015 dulu, mungkin orang yang masih hidup, tuan-tuan terkejut kot tengok saya hari ni dan malam ni. 2015 saya mengajar di masjid, tuan-tuan, sambil berdiri, tuan-tuan. Yang tu saya. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz berubah lah? Tuan-tuan, bukan saya penat. Saya bukan penat, tuan-tuan, nak ajak orang kepada kebaikan. Saya bukan letih, tuan-tuan. Tak. Sebenarnya dalam mengajar ni, tuan-tuan, guru-guru tuan-tuan sebenarnya banyak menangis untuk kita. Inilah guru-guru kita dulu. Masa dia ajar kita dulu, tuan-tuan, kita degil. Kita masih nak lawan perintah Allah. Kita masih nak langgar lagi perintah Allah. Kita masih tak berhenti lagi buat jahat. Maka guru kita ni, tuan-tuan, tiap malam dia teriak dengan Allah Ta'ala. Dia minta ampun. Dia minta maaf. Dia minta ampun dosa semua anak-anak dia, anak-anak murid dia. Sampai satu hari, mungkin tuan-tuan pernah jumpa guru tuan-tuan yang macam tu. Ketika tuan-tuan jumpa dia, 10 tahun selepas itu, 15 tahun selepas itu, tuan-tuan akan jumpa dia. Pasal apa? Tok guru kita ni pelik kan? Kita tanya dia, lembut dia, dia cakap, dia kata, wah, cukup dah lah. Aku harap dan aku serah kepada Allah segala perkara yang pernah aku buat. Seorang ayah ni, tuan-tuan, dia dah mengajar, dia ajar, dia kata, bukan kemampuan aku untuk ubah umat. Masa tu dia kata, wah, ya Allah, aku serahkan semuanya pada Engkau. Yang ni bukan aku mampu dah, aku tak mampu dah. Aku dah jerkah, aku dah tibai, aku dah buat. Tapi mereka degil juga. Mereka degil juga. Kadang-kadang lah saya kuat menangis. Kita ilmu yang ada pada kita, tuan-tuan, berlambak. Tu kadang-kadang saya suka menangis lah. Dulu kita jerkah orang, kita mengajar marah sungguh, tapi orang tak mau lagi ikut perintah Allah, tak mau lagi, tuan-tuan. Akhirnya saya ambil jalan apa? Saya ambil jalan, saya kata, ya Allah, aku tak ada upaya dah. Aku tak ada upaya dah, ya Allah. Ni yang aku mampu buat.
Aku harap besok bila aku balik besok di padang mahsyar, tolong jangan dakwa aku. Tolong janganlah tarik aku sebab umat ni. Tolonglah jangan heret aku sebab umat ni. Pasal apa hang tak kata dulu? Pasal apa hang tak tegur dulu? Pasal apa hang tak nasihat dulu? Pasal apa hang tak bagi tahu dulu? Saya harap dengan Allah, apa yang saya buat selama hidup saya mengajar 30 tahun lebih ni, mudah-mudahan Allah tak heret saya pasal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan mau berlepas tangan, tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang pernah saya buat, saya telah lakukan untuk Allah dan Rasul. Cuma akhir-akhir ini saya berharap kepada Allah, ya Allah, apa yang telah aku buat pada waktu aku dulu kepada umat ini, jangan kau heret aku dah dan dakwah aku besok. Bahawa aku tidak pernah menegur akan orang yang berbuat kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Ini saja kemampuan saya. Ini saja yang saya larat, saya buat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda sayang saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada akhirnya saya Ahmad Nizam bin Ghazali, pada malam ini saya dengan rendah hatinya saya minta maaf pada seluruh ahli qaryah Masjid Jami' Sharifah Fatimah. Jika pada tahun 2015 dulu tuan-tuan marah dengan saya, tuan-tuan kecil hati dengan saya disebabkan kuliah saya pada malam itu, saya dengan rendah diri, saya minta maaf, saya minta ampun, saya minta tuan-tuan maafkan saya kerana pada segi hukumnya, jika perkara itu disebabkan saya, maka tuan-tuan melakukan akan perkara tersebut, maka saya juga akan mendapat perkara yang sama, kata ulama. Sebab itu pada malam ini kesempatan yang saya hadir di masjid, tuan-tuan, saya ambil kesempatan ini, saya minta maaf pada semua orang, pengerusi masjid, seluruh pegawai tadbir, seluruh ahli qaryah, maka saya mohon ampun dan mohon maaf. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon ampun, kami mohon maaf atas segala kesalahan kami. Ya Allah, tolong ampunkan segala dosa-dosa kami daripada kami akil baligh sampai sekarang, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mengaji setiap malam daripada muda sampai sekarang. Kami masih tidak mampu untuk jadi orang baik, Ya Allah. Ya Allah, mulut kami masih lagi, kami tak boleh jadi orang baik. Mulut kami berbuat jahat lagi. Mata kami memandang pada tempat yang Kau larang. Telinga kami masih suka dengar kepada perkara yang Kau tidak redha. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah jaga mulut kami, jaga mata kami, jaga telinga kami, Ya Arhamar Rahimin. Kami dah tua, Ya Allah. Badan kami dah lemah, Ya Arhamar Rahimin. Tubuh kami dah tak lahat, Ya Arhamar Rahimin. Kami juga dah tak berapa sihat, Ya Allah. Jika Kau matikan kami dalam keadaan mulut kami masih buat jahat, mata kami masih tengok benda jahat, telinga kami masih dengar benda jahat, kami tak boleh bahagia besok di alam barzah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jika Kau matikan kami, Ya Allah, tolonglah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami minta sungguh-sungguh, Ya Arhamar Rahimin. Kerana kami ini bukannya orang baik, kami tak ada amal saleh yang banyak. Cuma inilah satu jalan kami untuk kami dapat kebahagiaan di akhirat, iaitu tolonglah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tolonglah matikanlah anak dan isteri kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jikalah dalam masa umur kami ini, Ya Allah, yang kami tak tahu, tiba-tiba kami ini menemui akan saat fitnah Dajjal, Ya Allah, tolonglah selamatkan kami daripada fitnah itu. Tolonglah selamatkan anak kami, isteri kami.
cucu kami, ya Allah, daripada fitnah itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak sanggup, ya Allah, kami tak mampu, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.